Assalamualaikum guys, welcome back to Voices. Okay guys, untuk episod kali ni, Voices akan cerita kisah-kisah seram yang seperti mana ada antara korang yang request dekat komen-komen. Kita baca kat komen-komen, ada antara korang yang request bila Voices cerita kisah-kisah seram. So untuk episod kali ni, ini adalah di bawah sub channel yang terbaru daripada Voices. Kita akan cerita kisah-kisah seram. Jadi untuk episod kali ni, kisah seram yang nak diceritakan adalah kisah pengalaman yang dialami oleh Voices sendiri. Tapi sebelum tu, kita akan tukar mood lampu kita. Mood kita jadi mood seram. 1, 2, 3. Guys, kisah yang nak diceritakan pada episod kali ni adalah kisah dekat rumah lama kita orang. Sebelum kita orang berpindah dekat Kuantan ni, kita orang duduk dekat rumah yang lama. Dekat rumah lama tu dirahsiakan, tak boleh diceritakan. Dekat rumah lama tu, sebelum kita orang berpindah ke sini, dah lebih 15 tahun kita orang duduk dekat kawasan tu. Untuk tahun pertama, kedua dan ketiga, mulanya tak ada apa-apa yang berlaku. Semuanya aman, tak ada apa-apa, alhamdulillah duduk kat situ. Tapi sejak tahun yang seterusnya, ada berlaku kisah-kisah yang pelik dan misteri dekat kawasan rumah tu. Ada dua kisah yang nak diceritakan pada episod kali ni. Kisah yang pertama adalah kisah tentang mana hilang duit. Kisah ni mungkin ada antara korang yang dah mungkin tahu apa yang nak diceritakan. Mungkin ada antara korang apa tertanya. Kisah sebenarnya adalah dekat rumah kita orang tu, kita orang ada dapat detect bahawa ada makhluk. Makhluk yang suka mencuri duit. Makhluk ni dikenali sebagai toyol ataupun makhluk hijau dan sebagainya. Korang boleh search sendiri. Dan makhluk ni dia punya ciri-ciri dia bertubuh kecil dan dia punya kerja adalah dia suka mencuri duit. Guys, mulanya cerita ni, kisahnya bermula apabila mak kita orang, Abang Mam, dia hilang duit beberapa ringgit. Duit yang dia hilang tu dalam kuantiti yang agak banyak. Dan kalau contohlah kita letak duit 50, 10, 20, yang hilang tu dia tak hilang semua. Dia hilang dalam beberapa saja, beberapa helai duit tu saja. Itu yang menjadikan dia pelik. Duit yang mak kita orang hilang tu, kita orang mula-mula ingat mungkinlah tersalah letak atau tercicir. Itu biasalah kalau kita kan, kita mungkin tersalah letak atau kita mungkin kita orang ambil ke atau sebagainya. Tapi lepas kes tu berlaku, semua ahli keluarga kita orang mula kehilangan duit masing-masing. Semua, termasuk sis sendiri. Boy pun dia ada hilang juga duit. Dalam kuantiti yang kata banyak juga. Sejak lepas tu kita orang rasa tertanya-tanya, curious, sebab apa? Mana hilangnya duit kita orang ni? Mana perginya duit? Lepas semua ahli keluarga kita orang kehilangan duit, kakak sis dia ada search dekat Google, cara kita nak tahu benda apa yang curi duit kita ni. Sama ada kita tak tahu waktu tu, sama ada tu memang makhluk halus ataupun manusia yang curi, ataupun dalam kalangan ahli keluarga kita orang sendiri. So search. Lepas kita orang search tu, kita orang terjumpa satu portal, web yang dia kata kalau kita nak tahu sama ada benda tu toyol ataupun tidak yang curi duit kita tu, so kita kena ambil bekas, letakkan duit shilling dan juga kacang hijau, dan duit kita tu kita letakkan di bahagian belakang bekas tersebut. Kita orang try. Sis dan kakak sis try. Kita orang letak kat bilik kita orang waktu tu. Malam tu kita orang letak sebelum tidur, letak kat bilik kita orang dekat tepi katil tau. Kita orang letak, dan belakang tu kita orang letak duit. Kita orang saja nak try. Benda-benda yang macam ni. Benda ni berlaku waktu malam guys. Bila kita dah letak benda tu, kita dah letak bekas tu dekat tepi bucu katil. Malam tu start je pukul 1 guys. Pukul 1 ke pukul 2 macam tu lah. Sis waktu tu dah tidur. Waktu tu dalam pukul 1, 2, tiba-tiba kacang dengan duit tu dia berbunyi guys. Dia berbunyi macam ada orang kira. Kau tahu tak, dia bunyi macam tit tit
detik macam ada orang kira satu persatu kacang tu. Okay, waktu detik pertama tu sis dah terjaga, sis terus, kita terus akan terjaga tau. Kita macam terbunyi macam tu, dan sis mula perasan tu bukan bunyi macam kacang. Waktu tu sis macam dah tak sedap hati dah. Okay, dan lepas je bunyi tu, okay, sis terus pegang kakak sis. Okay, sis tak tahu pula waktu tu dia juga terjaga lepas bunyi tu. Okay, kita orang berdua waktu tu terjaga, tapi kita orang silent, tak cakap apa-apa, diam, dan sampailah tertidur keesokan harinya. Okay, lepas tu kita orang cerita dekat satu family. Okay, waktu tu lah sis baru tahu yang kakak sis tu juga dia terjaga waktu tu. Okay, dan memang betul, tak ada kehilangan duit tu tak ada hilang. Macam kita tinggal waktu kita orang letak tu, macam tu lah duit tu ada dekat situ. Okay, yang peliknya macam mana kacang tu boleh berbunyi. Okay, tapi kita orang fikir positif waktu tu. Mungkin ada serangga ataupun ada orang kata apalah yang terlanggar kan. Okay, malam yang kedua, okay, malam yang kedua ni kita orang letak lagi dekat tempat yang sama. Okay, malam kedua tu lain pula jadinya. Okay, malam kedua tu kita orang tidur lena, tak ada apa-apa, dengar bunyi ke tak ada. Okay, kita orang tidur lena sampai esok paginya. Okay, bila dah esok paginya, okay, ayah kita orang ada tanya, okay, dekat bilik macam dia tanya, ada main kacang ke semalam, ada main goncang kacang ke, macam orang tengah goncang kacang tu guys. Maksud kita orang macam tak ada main malam-malam goncang kacang kan, macam ada bekas tu macam kita goncang. Okey, lepas malam ketiga sis dah tak tahan. Okey, sebab dah tak boleh tidur. Okey, setiap malam dia berbunyi, dia mengira. Jadi sis tak boleh tidur. So kita orang decide untuk letak bekas yang berisi kacang dan duit tadi kat luar. Okey, lepas tu alhamdulillah tak ada apa-apalah dengan bunyi. Okey, dia nak main kat luar rumah tu, itu terserah kepada dia. Okey, so itulah kisah tentang toyol. Dan kita pergi pula ke kisah yang kedua. Okey, kisah yang kedua ni adalah kisah ada apa dekat atas bumbung. Apa sebenarnya atas bumbung? Okey, sebenarnya kisah ni bermula sejak kita orang duduk dekat rumah tu dah beberapa puluh tahun. Okey, kita duduk dekat rumah tu. Dan ada pada ketika waktu maghrib dan juga bila tengah malam, dia ada satu bunyi tau. Kalau dekat atas bumbung ni, dia bunyi macam orang mencakar dan berlari. Kalau korang pernah bunyi, mungkin korang akan ingat benda tu haiwan. Okey, haiwan yang macam tikus ke, kucing dan sebagainya. Okey, waktu tu kita orang pun rasa mungkin tikus, mungkin kucing yang dekat atas tu. Okey, dah memang lama kita orang tertanya apa benda ni, sebab setiap kali maghrib dan setiap kali waktu malam benda tu berbunyi guys. Sampailah satu hari, ayah kita orang ada berjumpa dengan jiran kita orang kat sebelah rumah. Okey, jiran kita orang pun cerita anak dia setiap malam menangis guys, setiap malam menangis. Okey, ayah kita orang pun tanya kenapa menangis setiap malam. Dia orang pun cakap dia orang pergi berubat dekat salah sebuah pusat perubatan Islam. Dia orang pergi berubat, dia orang tu cakap ada benda dekat atas rumah. Ada hantu raya yang diikat dekat atas rumah. Sebab dia orang, bila dia orang dah buat perubatan tu, dia orang scan rumah dan dia orang dapat tahu ada benda yang ganggu bayi tersebut. Sejak pada tu kita orang memang still dengar lagi bunyi tu, dan kita orang sendiri pergi berubat guys. Kita orang pergi berubat dan memang ada hantu raya dekat atas bumbung. Hantu raya tu sebenarnya milik jiran sebelah. Dia ikat hantu tu dekat atas bumbung rumah. Dan tak diberi makan langsung. Dah beberapa hari tak diberi makan, sampai benda tu dia mengganggu lah orang di sekitar, macam sekitar taman, macam rumah sebelah-sebelah lagi. Setelah kita orang pergi berubat tu, orang tu dia ada cakap yang kita orang kena tunggulah beberapa hari untuk dihalau benda tu keluar. Maksudnya keluar daripada rumah kita orang. Dekat atas bumbung tu. Lepas je berubat tu, ni memang kisah misteri, memang misteri habis lah. Dekat bilik sis, dia tak tahulah, sis tak tahu waktu tu dalam pukul 2 ke 3 macam tu. Tiba-tiba bunyi benda tu berlari, dia macam menghentak bumbung
bumbung kat atas tu sampai macam rasa macam nak terjatuh bumbung tu tau. Okay, bumbung rumah kita orang tu macam rasa nak terjatuh guys. Okay, so waktu tu memang sis macam takut sangat. Okay, tapi alhamdulillah dia stop lepas subuh tu dia stop. Okay, lepas je kejadian tu, okay, alhamdulillah dah tak ada. Mungkin ustaz tu dah halau keluar benda tu, kita tak tahu. Okay, sebab dia cakap dia just tunggu je. Okay, so itulah 2 kisah yang berlaku dekat rumah kita orang, yang kita orang family rasakan. Okay, benda tu rasa macam real sangat. Okay, pertama kisah pasal hantu toyol. Okay, tak tahu lah dia makhluk lah. Yang kedua adalah hantu raya. So 2 kisah ni memang terjadi guys. Ini adalah pengalaman yang sebenar, tak ada penipuan ataupun apa-apa, rekaan dan sebagainya. Okay, sebab kita kena faham, okay, kita dekat manusia dekat dalam, okay, dekat bumi ni, okay, dekat dunia ni, kita bukannya hidup berseorangan. Bukan hanya ada manusia dan juga haiwan. Okay, terdapat juga makhluk-makhluk yang lain yang kita tak nampak. Okay, jadi korang kena sentiasa persiapkan diri. Okay, kita kena sentiasa prepare diri kita dengan bacaan-bacaan dan sebagainya. Okay guys, video sampai di sini sahaja guys. Okay, jangan lupa tekan button like, subscribe, dan komen, like dan share. Kalau korang suka video ni dan korang suka dan korang nak dengar lagi voices cerita kisah-kisah seram, korang boleh komen dekat bawah. Okay, so saya sis, Assalamualaikum.